Rasulullah SAW dengan putrinya, sekuntum bunga harum semerbak kita cium, dan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Semua orang menyaksikan sikap Nabi Muhammad SAW yang halus, lemah lembut dan penuh cinta kepada anak-anaknya yang perempuan. Laksana siang dan malam antara sikap baginda dengan orang zaman jahiliah. Rasulullah SAW mempunyai 4 orang anak perempuan. Sebagaimana diketahui, anak baginda yang lelaki semuanya meninggal pada waktu kecil. Maka anak-anak perempuan itulah yang sampai dewasa. Anak perempuan yang tertua ialah Zainab radhiyallahu anhu, sesudah itu Ruqayyah radhiyallahu anhu, sesudah itu Ummu Kalsum radhiyallahu anhu, dan yang paling bongsu menurut riwayat ialah Fatimah radhiyallahu anhu. Semuanya dilahirkan daripada perkahwinan baginda dengan isteri yang pertama, iaitu Khadijah. Dan semua anak-anak perempuan itu melalui zaman Islam dan semuanya memeluk Islam menurut ayahnya dan semuanya turut hijrah. Dalam majalah Panji Mas nombor 83 tahun 1971 pernah dimuat kisah daripada suami Zainab, menantu Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Al-Ais bin Rabi, yang masih dalam agama musyrikin dan turut dibawa kaumnya memerangi Rasulullah dalam peperangan Badar. Lalu Abdul Ash tertawan bersama-sama orang musyrikin. Zainab sendiri, walaupun suaminya masih musyrik, dia telah menjadi muslimah. Sebaik saja mendengar suaminya ditawan, dia mengirim penebus, iaitu kalung leher hadiah perkahwinan daripada ibunya Siti Khadijah. Dikirimkanlah kalung leher itu kepada Rasulullah, mohon supaya suaminya dibebaskan daripada tawanan, dan baginda sangat terharu menerima barang yang dijadikan penebus itu. Kemudian tersebutlah bahawa Abu Al-Ash setelah dibebaskan daripada tawanan lalu segera pulang ke Mekah. Beliau bertujuan untuk mengembalikan harta benda penduduk Mekah yang mengamanatkan barang-barang mereka buat diperniagakan ke negara Syam. Setelah selesai pengembalian barang-barang itu, Abu Al-Ash dengan sembunyi-sembunyi berangkat ke Madinah, lalu dia datang meminta perlindungan kepada isterinya. Di hadapan orang banyak, Zainab menyatakan bahawa suaminya telah mendapat perlindungan. Teringatlah kita pesan Rasulullah SAW kepada Zainab, hormati suamimu itu baik-baik, tetapi jangan engkau berikan dirimu kepadanya sebelum dia menyatakan masuk Islam. Akhirnya Abu Ashab masuk Islam. Menurut satu riwayat yang sahih, nikah mereka tidak diulang. Maka tersebutlah dalam sebuah hadis bahawasanya pernah Nabi Muhammad SAW sambil menggendong cucunya perempuan bernama Umamah yang ketika digendong itu masih kecil. Umamah itu ialah anak daripada Zainab. Tetapi malang pada satu hari datanglah orang menghimbaukan memanggil Rasulullah SAW bahawa cucunya itu sakit keras, memohon baginda datang. Maka berpesanlah baginda kepada utusan itu, suruh sampaikan bahawa sebentar lagi baginda akan datang. Katakan kepada Zainab, anakku, kata Nabi Muhammad SAW, Tuhan Maha Kuasa atas barang yang tadinya diberikannya. Kemudian baginda dengan beberapa orang sahabatnya datanglah ke rumah Zainab. Rasulullah SAW menyaksikan sendiri anak kecil itu merenggang nafasnya satu demi satu sampai nyawa bercerai dengan badan. Perawi hadis mengatakan bahawa setelah nafas anak kecil itu putus, berlinang air mata baginda. Sahabat-sahabat yang hadir menyaksikan Rasulullah bersedih dan menyeka air mata. Mengapa kalian melihat aku? Ini adalah rahmat, belas kasihan Allah diturunkannya kepada barang siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya seorang hamba yang dibelas kasihani oleh Allah adalah yang dalam dirinya sendiri pun ada rasa belas kasihan. Sudah dapat kita fikirkan perkataan Nabi Muhammad SAW, baginda menangis. Dan ketika ditanya orang, Rasulullah SAW mengatakan linangan air mata kerana kesedihan itu adalah didorong oleh adanya rasa belas kasihan dalam hati.
Kalau tidak menitis air mata ketika ditimpa kesedihan demikian, tandanya jiwa orang itu kasar. Mungkin sekali bukan semata-mata anak itu yang baginda tangisi, melainkan mengingat nasib ibunya Zainab ketika Zainab meninggalkan Mekah. Pernah orang musyrikin Quraisy meregutnya dari kenderaan yang dinaikinya. Beberapa tahun kemudian, kecederaan kerana jatuh itu jualah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ruqayyah pada mulanya merupakan isteri kepada Utbah, putera Abu Lahab. Tetapi setelah pertentangan, Rasulullah SAW dengan bapa saudaranya itu memuncak sampai turun sebuah surah yang terang-terang menyebut dan mencela Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Abu Lahab menyuruh anaknya Utbah menceraikan Ruqayyah, sebagaimana juga saudara Ruqayyah yang bernama Ummu Kalsum, isteri kepada Utaibah bin Abu Lahab, juga disuruh bercerai oleh ayahnya. Ruqayyah dikahwinkan Rasulullah SAW setelah lepas iddah dengan Uthman bin Affan. Ruqayyah turut bersama suaminya Uthman bin Affan ketika hijrah ke negara Habsyah. Ketika terjadi peperangan Badar, Ruqayyah sakit keras sehingga suaminya Uthman bin Affan terpaksa tidak ikut dalam peperangan Badar sebab beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW merawat isterinya yang sedang sakit keras tersebut. Ketika muslimin telah menang dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW mengutus pulang Zaid bin Haris agar menyampaikan kabar gembira itu kepada penduduk Madinah. Pada waktu itu didapatinya jenazah Ruqayyah siap hendak dikuburkan. Ruqayyah wafat dalam bulan Ramadan, bulan ke-19 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah dikahwinkanlah pula Ummu Kalsum dengan Uthman bin Affan, ganti tika menurut pepatah kita. Tetapi sayang, pada tahun ke-9 Hijrah Ummu Kalsum itu pun meninggal dunia. Sayang ya Uthman, kata baginda, tidak ada lagi anak perempuanku yang lain untuk ganti dua yang hilang. Buat aku kahwinkan dengan engkau. Tatkala jenazah Ummu Kalsum dimandikan oleh Asma bin Umais dan Safiyah binti Abdul Muttalib dan juga Ummu Atiyah yang menolong menyiramkan air, Rasulullah SAW berdiri di balik kain tabir tempat memandikan anaknya itu. Baginda ajarkan cara memandikan jenazah. Timbakan air 3 kali atau 5 atau lebih, kata Rasulullah SAW. Lalu dihulurkannya pula dari luar selendang yang akan dipakaikan kepada jenazah sebelum kain kafannya. Dan disuruhnya pula membungkuskan kain sebangsa serban pakaian baginda sendiri. Puteri Nabi Muhammad SAW yang banyak disebut namanya dalam sejarah Islam ialah Fatimah Al-Batul atau Al-Zahra. Menurut keterangan daripada Ibnu As-Sarraj yang diterimanya daripada Ubaidiyah Al-Hashmi, Fatimah dilahirkan setelah baginda berusia 41 tahun dan dikahwinkan dengan Ali bin Abi Talib setelah pulang daripada peperangan Uhud. Usianya ketika dikahwinkan itu ialah 15 tahun berlebih 5 bulan setengah. Entah kerana yang paling bongsu dan satu-satunya anak yang tinggal ketika kakaknya telah meninggal, kasih Rasulullah amat besar kepada anaknya yang satu ini. Ketika Fatimah masih kecil dalam gendongan, pernah baginda mencium Fatimah di dekat para sahabatnya. Dan waktu itu masih zaman Mekah. Rasulullah baru saja menyatakan diri menjadi Rasul. Kaum musyrikin masih jijik melihat orang menggendong-gendong anak perempuan. Tapi apa kata baginda? Sekuntum bunga harum semerbak kita cium dan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Alangkah indahnya perkataan itu. Alangkah penuhnya dengan rasa belas kasihan dan rahmat dengan mengucapkan perkataan begitu yang menghargai kelahiran anak perempuan Nabi Muhammad.
SAW telah menunjukkan bahawa anak perempuan boleh menjadi penyeri dalam kehidupan seorang ayah, bukan buat dikuburkan hidup-hidup. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun sangat cinta kepada isterinya ini. Ali radhiyallahu anhu merasakan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada putrinya, dan bagaimana pula kasih sayang Fatimah radhiyallahu anhu kepada ayahnya, sehingga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selama Fatimah radhiyallahu anhu masih hidup tidak pernah beristeri yang lain. Dalam perkahwinan tersebut, mereka dianugerahkan Allah Subhanahu Taala dengan 3 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Yang lelaki ialah Hasan, Husin dan Muhsin. Namun Muhsin meninggal sewaktu kecil. Anak perempuan mereka pula bernama Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum mengambil nama kakak-kakak Fatimah yang telah meninggal dunia. Ketika Hasan telah lahir, baginda berkata, "Bawa kemari anakku itu. Siapa kalian beri nama dia?" Ali menjawab, "Ku beri nama Hab perang." "Tidak," sabda Rasulullah SAW. "Namanya bukan si perang tetapi si Hasan, si baik." Dan setelah lahir pula Husin, baginda bertanya lagi, "Perlihatkan kepadaku anakku. Siapa dia kalian beri nama?" "Si Hab, ya Rasulullah," jawab Ali. "Tidak, namanya si Husin, si kecil yang baik," sabda Nabi SAW. Cucunya yang disebut anaknya itulah yang berlari-lari ke hadapan Rasulullah SAW yang memeluk leher ketika baginda sujud dalam solat, yang duduk di bawah mimbar ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah, yang baginda cium ketika anak-anak itu habis sahaja berlari meniarapkan diri ke pangkuan baginda. Lalu seorang sahabat yang datang dari desa yang hadir dalam majlis itu bertanya, "Engkau ciumkah mereka, ya Rasulullah?" "Memang," kata baginda, "aku sayang kepada mereka." Orang itu mengakui terus terang bahawa dia tidak biasa mencium anaknya. Rasulullah SAW berkata, "Man la yarhamu la yurham." Siapa yang tidak menanamkan rasa belas kasihan, kasih cinta, tidaklah akan dirasainya pula bagaimana kasih sayang anak cucunya kepadanya. Setelah Nabi Muhammad SAW sakit yang akan membawa ajalnya, Fatimah duduk bertekur di hadapan perbaringan baginda. Dengan air mata berlinangan diciumnya wajah ayahnya. Lalu dengan suara tertahan-tahan pula Rasulullah SAW menjawab, "Sesudah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi." Artinya baginda mengisytiharkan bahawa dirinya telah dekat meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam sebuah hadis lagi dikatakan bahawa ketika Fatimah mencium wajah ayahnya, Rasulullah SAW meraih tangan Fatimah, lalu ada sesuatu yang dibisikkannya ke telinga anaknya. Fatimah menangis mendengar perkara itu. Kemudian baginda menarik bahu anaknya perlahan sekali lagi dan dibisiknya pula. Sekarang kelihatan wajah Fatimah berseri jernih dan cerah. Beberapa waktu kemudian orang bertanya kepada Fatimah apa yang Rasulullah bisikkan pada mulanya sehingga membuatkan Fatimah menangis, dan apa pula yang baginda bisikkan kemudiannya yang membuatkan tangisannya hilang. Fatimah menjawab bahawa bisik Nabi Muhammad SAW pertama ialah bahawa waktunya sudah datang, panggilan Allah sudah tiba, baginda sudah bersedia pergi. Itu sebabnya Fatimah menangis. Sekali lagi bahunya Rasulullah SAW meraih. Baginda bisikkan pula bahawa tidak lama kelak sesudah baginda berangkat, Fatimah akan menyusulnya. Fatimah tidak gentar mendengar bisik ayahnya itu, malahan wajahnya jernih berseri. Maka setelah Nabi Muhammad SAW tidak bernafas lagi, anak mata baginda berkembang, yang menurut sabda Rasulullah SAW sendiri ialah sebagai penglihatan mata terakhir melepaskan nyawa bercerai badan. Di atas pangkuan isterinya Aisyah radhiyallahu anhu, berkatalah Fatimah sambil menutupkan mata baginda, "Ya abatah ajaba robba doa, ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abata ila jibril nan'am." Wahai ayah, panggilan ayah telah dituruti. Wahai ayah, di syurga Al-Firdaus ayah bersemayam. Wahai ayah, kepada engkau hai Jibril aku serahkan ayahku.
Tatkala jenazah yang suci mulia itu dikebumikan dan ditimbuni, menangislah Fatimah dan terdengar buah tangisannya sampai hati kalian menimbuni tubuh Rasulullah SAW dengan tanah. Dan 6 bulan sesudah itu wafatlah Fatimah. Apakah yang saudara lihat di sini? Inilah rahmat kasih sayang, santun dan rasa sayang ayah yang amat mendalam kepada anak-anak perempuannya, yang berbeza sama sekali daripada perangai kaum musyrikin jahiliah yang selama ini merasa dirinya hina kalau mengasihi anak perempuan. Bahkan hitam mukanya dan mengetapkan geraham kerana marah mengapa anaknya perempuan, lalu mereka kuburkan anak-anak perempuan itu hidup-hidup. Cubalah fikirkan bagaimana perasaan hamiah kebanggaan beragama tidak akan bangkit dalam jiwa kaum wanita jika seperti ini penghargaan yang diberikan kepada mereka, mati pun mereka mahu. Terlukislah kasih sayang kepada anak-anak perempuan dalam sabda baginda, Raihanatun nasyum muha wa rizquha Allahi. Dia adalah kembang mekar kita cium, tentang rezekinya kita serahkan kepada Allah. Fatimah pun turut mengubati orang luka dan menyediakan air minum bagi orang yang haus dalam peperangan, sebagaimana tercatat dalam peperangan Uhud dan peperangan Khandaq.